Sebagaimana kalau kita perhatikan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mafhumnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penuh penghormatan. Jadi Datuk, berdasarkan ayat ini, bagaimana malaikat, Allah dan manusia itu sendiri berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon komentar Datuk. Terima kasih pada saudara Rara kita. Saya panggil Rara lah kan, sama dengan Mazal. Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kita tahu Allah dalam Al-Quran banyak ayat, terdapat ayat yang Allah telah berselawat kepada Nabi, juga Allah berselawat kepada orang yang beriman. Allah juga berselawat kepada orang-orang yang mempunyai kebaikan-kebaikan yang tertentu. Kalau kita lihat dalam surah Ahzab juga, Allah menyatakan, "Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Dialah yang telah berselawat kepada kamu dan juga malaikatnya untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan kita tengok apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Al-Baqarah, orang menceritakan tentang orang-orang yang sabar, yang menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apabila ditimpa kepada mereka musibah, Allah menyatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang daripada Tuhan mereka selawat dan rahmah. Jadi perkataan selawat Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jal merujuk kepada Allah memuji ataupun Allah memuji pihak yang mana Allah berselawat kepadanya, atau sebahagian para ulama menyatakan bermaksud Allah memberkati pihak yang mana Allah berselawat kepadanya. Kerana mustahil, walaupun kerana asal perkataan selawat itu, salat itu bermaksud doa, dan mustahil Allah berdoa kerana Allah adalah zat yang kita semua berdoa kepadanya. Adapun malaikat, apabila malaikat berselawat, bererti malaikat berdoa kepada Nabi SAW. Yakni memohon kebaikan untuk Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita apabila disuruh untuk berselawat, bererti kita melakukan hal yang sama. Kita berselawat, yakni kita memohon kebaikan untuk Nabi. Cuma kita perlu tahu bahawasanya Nabi SAW hakikatnya tidak memerlukan doa kita. Kerana Nabi itu sedia dirahmati, diberkati, dilimpahi dengan segala kurnia di sisi Allah. Tetapi selawat kita kepada Nabi ialah tanda bahawasanya kita itu menghargai Nabi SAW, membesarkan Nabi SAW. Saya nak fahamkan hal ini dalam kehidupan kita. Kita ini kalau ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, orang bagi satu benda yang berharga, kita akan ingat kepada orang tu. Tambah kata kita ni tak ada apa, satu orang tu bagi rumah, bagi kereta, bagi pekerjaan, sehingga kita boleh membesarkan anak dan seumpama. Kalau ada orang buat begitu kat kita, kita ingat kat orang tu. Dan kita akan selalu sebut kebaikan orang itu. Padahal yang dia beri pada kita itu dunia. Ibu bapa kita, yang hakikatnya menciptakan kita ialah Allah. Tapi Allah jadikan sebab musabab kewujudan manusia datang melalui ibu bapanya. Allah menyuruh kita untuk berterima kasih kepada kedua ibu bapa kita. Washkurli wali walidai. Kan, bersyukur pada aku dan kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kesantunan ini. Apabila kita mengenangkan insan yang benar-benar berjasa kepada kita, lebih daripada ibu bapa kita, yang membawa makna yang paling besar, iaitu membawa agama dalam kehidupan kita. Agama itu lebih kita perlu daripada makan, minum dan segala-galanya.
maka menyebut insan itu ialah tanda kita manusia yang tahu mengenang budi. Tanda bukan saja tahu mengenang budi, bererti kita menghargai apa yang dibawa, iaitu agama Islam yang dibawa kepada kita. Maka kita berselawat kepadanya dengan penuh perasaan sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas apa yang baginda bawa di dalam kehidupan kita. Itu makna apabila kita berselawat pada baginda, bukan sekadar memang kita berdoa pada baginda. Baginda itu kalaupun kita tidak berdoa kepadanya sudah berada pada makam yang tinggi di sisi Tuhan. Tetapi tanda ingatan kita yang begitu besar kepada baginda. Kerana kita ini tidak akan mencapai iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Hadis Bukhari. Tidak beriman seorang kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dia disayangi. Lebih dia sayangi min walidihi wa waladihi, daripada ibu bapanya, daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Kekasih yang kita sayang, kita sebut nama dia. Orang yang kita cinta, sehari tak tanya khabar kita, kekasih kita tak cari dia. Nabi SAW yang paling berjasa pada kita. Bukan soal berjasa itu dalam erti kata dia telah membawa agama sehingga kita menerima, tapi juga pada soal kita menghargai apa yang dia bawa. Maka sebab itu Allah menyuruh untuk kita berselawat kepada Nabi. Tanda sebenarnya kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas kurniaannya. Kerana Nabi itu merupakan nikmat yang paling besar. Kerana Allah menyuruh kita mengingati nikmat yang diberikan kepada kita. Sebab itu Allah berselawat kepada Nabi dengan arti kata memuji Nabi. Malaikat berdoa pada Nabi. Kita juga berdoa kepada Nabi SAW sebagai tanda dia adalah Rasul kita, sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Ya.